Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih ada 2468. Okey, sediakan buku teks dan juga kalau ada buku modul latihan tu. Sebab hari ni cikgu akan ajar pengiraan. Okey, pengiraan yang pertama dalam AK bab 3, satu pengiraan je dah pun. Kemudian bab 4 ada lagi satu. Bab 5 ada lagi bab 5 banyak sikit, bukan ada 4. Okey. So kalau ada buku notah, sebab cikgu tengok dalam Google Form, notah pun kamu tak berapa buat kan, hantar pun bodam pun hantar tapi tak habis siap. Okey, ada dalam 3 orang yang 4 orang yang hantar, yang saya nampak Bodam, Joel, Nation dengan si Karunas rasanya yang hantar. Yang lain juga tak nampak pun dia punya Google Form. Okey, tak apa, cikgu nak sambung. Kita dah belajar tentang bab elektrik. Okey, tenaga lestari, bukan lestari, okey, jenis fasa, sistem penghantaran, sistem penjanaan, okey, sistem pengagihan. Okey, benda-benda kami dah belajar dah si Said. Sebab kau tak masuk, kita dah belajar tentang penjana. Okey, topik ni luas topik ni besar. So hari ni cikgu nak sambung penggunaan sistem 3 fasa dan 1 fasa. Sebab kita nak kenal pasti rumah kita, okey, kita nak pakai berapa fasa? Adakah sesuai 1 fasa saja ataupun 3 fasa? Dan macam mana kita nak kenal sistem 3 fasa dengan 1 fasa? Okey, contoh di sini kamu lihat, bacaan ini juga akan ajar pengiraan. Okey, rumah kita kebanyakannya kita menggunakan berapa fasa? 1 fasa. Okey. Ni contoh, cikgu ni PowerPoint sebab cikgu senang nak conteng. Kalau pakai PDF cikgu susah nak conteng. Okey. Kita ada 2 je. Iaitu kita ada 3 fasa, kita ada 1 fasa. Minggu lepas ada kawan kamu tanya, cikgu, ada tak 2 fasa? 2 fasa tak ada. Okey, biasanya siapa yang pakai 3 fasa? Yang pakai 3 fasa biasanya industri berat dan juga pengguna sederhana, di mana voltan dia adalah 400 volt. Kita biasanya adalah pengguna kecil. Tapi cikgu baru-baru ni cikgu ubah sesuai rumah. Cikgu dah upgrade daripada 1 fasa, cikgu tukar kepada 3 fasa sebab cikgu buat penambahan aircon. Sebab tu cikgu upgrade sistem cikgu, rumah cikgu daripada 1 fasa ke 3 fasa. Kalau 1 fasa, nilai voltan dia adalah 230 volt. Okey. 3 fasa ada 4 kabel. Okey, 4 kabel. 1 fasa hanya ada 2 kabel. Okey, kalau 3 fasa, siapa masuk kelas minggu lepas dia tahulah. Kita ada 3 wayar hidup, iaitu dia panggil fasa merah, fasa kuning, fasa biru dan 1 wayar neutral. Okey, contoh kalau kamu lihat di depan rumah kamu, tapi kebanyakan sekarang ni dah tak ada dah pakai macam ni. Okey, dekat depan rumah kamu dah tak ada dah tiang elektrik macam ni yang nampak ada 4 wayar. Ada tak depan rumah kamu tiang macam ni lagi? Kalau rumah lama, kawasan lama, perumahan lama mungkin masih ada. Dia pakai 4 wayar. Di mana atas sekali adalah red, yellow, blue, yang ini adalah wayar neutral. Dekat luar rumah kamu memang dihantar 3 fasa. Masuk rumah kamu, kalau rumah kamu nilai arus dia digunakan kecil, akan guna 1 fasa je. Maksudnya dia akan ambil 2 wayar. 1 wayar live, 1 wayar neutral. Wayar live ni tengoklah dia ambil pada sama ada red boleh, yellow boleh, blue. Tapi biasanya dia akan susun. Okey, supaya talian tersebut seimbang. Tak adalah semua pada wayar wayar merah, taklah semua pada wayar biru. Okay, dia balancekan dia. Tapi kalau rumah kamu besar, contoh katakan rumah kamu banglo, dalam rumah kamu ni ada 20 aircon, rumah orang kaya kan. Okay, sampai tandas pun ada aircon. Okay, dia akan gunakan 3 fasa, dia masuk di mana dia akan ambil ketiga-tiga fasa live ni. Dia ambil red, yellow, blue, kemudian neutral.
Okay, dalam rumah ni baru dia pecahkan jadi satu fasa balik. Dia pecahkan balik. 1 dB. Pernah perkataan dB? dB. Ataupun papan agihan dekat rumah kamu. Kan ada satu kotak tu. Pasal nak? Yang ada. Kan ada banyak Swiss kan? Yang kecil-kecil ni kan? Pasal nak? Okay. Ini dinamakan, cikgu panggil dB. Ataupun bahasa Melayunya, ataupun bahasa Inggeris dipanggil distribution board, ataupun bahasa Melayu dipanggil papan agihan. Ini kamu kena buat nanti patutnya. Okay, kalau ada amali kita kena buat benda ni. Kita kena buat pendawaian satu fasa. Okay, rumah yang besar dia akan pecah 3 dB. Maksudnya ada dB untuk red, ada dB untuk yellow, ada dB untuk blue. Dia akan pecahkan. Kemudian barulah ni pergi pada mungkin aircon 1, aircon 2, aircon 3, mungkin bilik 1, bilik 2, bilik 3. Dia akan pecah dalam rumah tu jadi satu fasa. Tapi yang masuk dalam rumah, dia masuk 3 fasa. Berbeza dengan rumah yang kecil. Penggunaan tenaga elektrik yang kecil, dia hanya masuk 2 fasa dan 1 dB je rumah kamu. Okay, kebiasaannya rumah kita hanya ada 1 dB. Okay, setakat ni boleh faham? 3 fasa, 1 fasa. Sebab kita kena pasti dulu. Nanti kamu cikgu 3 fasa ni apa? 1 fasa ni apa? Okay, tengok rumah kamu. Nak kenal 3 fasa dengan 1 fasa dekat meter. Dekat luar meter tu, kalau kamu nampak ada 4 wire yang masuk. Ya, ini maksud dia rumah kamu 3 fasa lah. Kalau meter rumah kamu hanya ada 2 wire je, 1 fasa. Nanti lepas kelas ni kan pergi tengok. Rumah kamu 3 fasa ke 1 fasa? Kalau ada 2 wire masuk meter, itu maksudnya 1 fasa. Kalau ada 3 wire, itu bermaksud 3 fasa. Okey. Pemilihan sistem fasa. Okey, kenapa kita kena pilih 1 dengan 3? Okey, soalan cikgu. Kamu tak kisah, kamu kata cikgu, saya nak buat rumah saya 3 fasa. Boleh tak? Boleh tak 3 fasa dipasang pada semua jenis kediaman? Boleh ke tidak? Boleh tak 1 fasa dipasang pada semua kediaman? Boleh tak? Tak. Pandai siapa jawab tu. Okay? Sebab 3 fasa ni besar. Kalau kita pakai kecil, bila kamu bagi besar, kamu pakai kecil, ada masalah tak? Tak ada. Tapi, cuma beza dia, kamu rugi dari segi pendawaian, pemasangan. Sebab pemasangan 3 fasa, dia mahal sedikit berbanding 1 fasa. Tapi charge elektrik yang dikenakan tetap sama. Cuma bezanya dari segi pemasangan. Sebab tu, kenapa kalau rumah kamu kecil, orang tak pasang 3 fasa. Orang akan pasang 1 fasa. Untuk mengelakkan pembaziran pemasangan, kos pemasangan. Okey. So, di sini kami lihat kehendak. Pertama, kenapa kita kena tentukan? Okay, yang pertama dia kata peraturan. Okay, semua pendawaian di perpanjangan hingga pemasangan perlu mematuhi. Ini spek lah. Ini kamu tak payah nak hafal. Confirm cikgu rasa dalam exam ini takkan keluar. Tak payah kau baca. Sebab tu dalam notah ini tak payah salin. Dia takkan tanya peraturan-peraturan ni cikgu rasa. Yang kedua, kehendak. Okay, syarat pendawaian tambahan, pendawaian semula hendak dijalankan oleh kontraktor. Yang ini pun kehendak. Kalau kamu nak hafal pun, okay, 3 pemilihan penggunaan sistem fasa yang kamu nak hafal, yang penting yang besar-besar ni. 1, rujukan peraturan. Kemudian kehendak. Okay, boleh tak kamu suruh cikgu buat pendawaian rumah kamu? Boleh tak? Kamu nak tambah wiring. Okay, kita kata sini, mensyaratkan semua pendawaian tambahan ataupun pendawaian semula. Cikgu memang boleh buat wiring. So, kamu kata cikgu, boleh tak buat rewiring balik ataupun nak tambah wiring kat rumah kamu? Cikgu boleh buat ke tak? TMB salah. Tu siapa jawab? Siapa jawab tu? Sebab dia cikgu. Bottom, macam ni Kalau kamu nak tahu, bila masa nak panggil TMB, bila masa jangan panggil TMB adalah, cikgu nak buat slide putih.
Supaya cikgu boleh conteng. TMB bukan panggil semua. Contoh, katakan ini luar rumah. Okay, ni luar, ni dalam. Ni dalam. Dalam ada apa? Ada di DB kan? Kat luar ada apa? Meter kan? Ni ada DB. Okay. TNB hanya akan datang troubleshoot kalau berlaku kerosakan di luar rumah. Faham? Dalam rumah, kalau kamu pasang, katakan kamu petik switch dia trip, kamu panggil TNB, TNB serumpah seranah kamu. Dia kata apa? Menyusahkan aku je. Kau panggil aku buat apa? Kerja aku dekat luar. Dekat dalam kau jangan panggil aku. Kau panggil siapa? Kau kena panggil wireman ataupun kena panggil kontraktor elektrik. Okey, contohlah katakan rumah kamu bukan trip, rumah kamu tak ada elektrik. Okey, kamu panggil kontraktor elektrik. Dia check supply, katakan ni incoming kan, masuk supply ada live dengan neutral. Dia check supply ni tak ada. Kau kontraktor cakap okey, bodam. Kamu call TNB, bagi tahu TNB supply tak masuk dekat DB. Sebab kontraktor dia tak boleh usik benda yang di luar. Dia tak boleh usik meter, dia tak boleh gantikan fuse kat meter pun, dia tak boleh potong wire, tak boleh tambah wire, semua tak boleh. Dia hanya check dekat dalam. Kalau supply tak ada, call TNB, TNB datang, dia akan repair dekat luar. Tapi kalau rumah kamu trip, kamu panggil TNB, TNB sumpah dulu, baru dia suruh, baru apa kamu kena panggil kontraktor. Sebab bukan kerja dia kat dalam, kerja dia hanya di luar. Itu beza dia. So, cikgu boleh buat tak? Boleh. Siapa kata tak boleh? Tapi apa masalah dia nanti? Apa masalah dia? Sebab dekat dunia ni, kita boleh buat semua benda tak? Siapa kata tak? Kau boleh makan babi tak? Boleh. Salah makan babi. Farin? Faris? Mana Faris? Oh, Faris. Yang susah bangun tidur ni. Faris? Dah tidur balik Faris. Dia on telefon je ni. Faris, aku telefon mak kau kan Faris. Mak kau masuk join sekali kan. Faris, nyaut. Okey, tak apa. Faris dia tidur balik kot. Ada? Faris ada. Okey, maksud dia dekat dunia ni semua kita boleh buat betul. Boleh. Siapa larang kamu? Kamu makan babi ada tiba-tiba tercekik mati? Tak ada kan? Kamu berzina, tiba-tiba mati, ada tak? Kalau kebetulan cerita lain lah. Kita boleh buat, tapi masalahnya kita ada peraturan mengatakan tak boleh. Kan sekarang ni kan banyak kes bunuh diri kan. Sebab kamu tak mengalami situasi macam tu tau. Orang cikgu tak mengalami tau. Kalau cikgu kena, contohnya kamu tak ada kerja, duit tak ada, nak makan tak ada duit, nak bagi anak makan tak ada duit. Sebab sekarang ni banyak orang Islam yang stres pun bunuh diri juga tau. Sebab stres, duit tak ada. Sebab PKP, lockdown ni memang pencarian memang tak ada. Malah cikgu tengok dekat YouTube kan, dekat mana ke yang couple terjun daripada tingkat berapa apartment. Ada live. Gila babi yang bunuh diri sebab dah tak boleh nak fikir langsung dah. Okay. So, kendak peralatan cikgu boleh buat, tapi kalau berlakunya kebakaran disebabkan pendawaian cikgu, kamu nak claim insurans, tak boleh. Itu masalah dia. Sebab kebanyakannya kalau kamu nak tahu, wireman, bukan semua wireman ada lesen. Ada yang tak pergi khusus pun. Contoh macam Cina. Okay, cikgu pernah interview Cina dekat sekolah kita dulu, Anderson. Dia buat kerja. Dia tanya, kamu, you ada sijil ke? Tak ada, saya dah ikut orang 20 tahun, takkan tentu buat sendiri. Maksud dia, dia berdasarkan pada pengalaman. Dia tak ada belajar. So, kalau berlakunya kebakaran, apa saja kamu nak claim insurans, dia minta siapa buat wiring. Kamu kata tak tahu. Pak kata kontraktor dia tak ada lesen, so kamu susah nak, kamu tak boleh nak claim. Itu je masalah dia. Okay, sebab tu kena cari orang yang ada lesen untuk buat pendawaian. Kemudian yang ketiga, kepentingan pendawaian. Okay, kamu lihat di sini dia kata, sebab elektrik, kalau orang bekerja dengan elektrik ni macam orang kerja tangkap hantu. Orang kerja dengan hantu. Tahu kenapa? Kenapa cikgu cakap macam tu? Kenapa cikgu sebut orang kerja elektrik ni dia sama macam kamu kerja dengan hantu? Apa maksud cikgu? Apa maksud dia? Terkejut? Tak.
Apa terkejut apanya? Kamu macam kerja, kamu perumpamaan. Kerja elektrik ni macam kamu dengan hantu. Apa benda cikgu cakap merepek ni? Tapi cikgu nak kamu kaitkan. Apa maksud cikgu? Kamu kerja elektrik macam kamu deal dengan hantu. Apa dia? Apa dia? Kalau itu tak, ialah kalau hantu tak mati pun. Tak, kenapa cikgu kaitkan dengan hantu? Okey, kenapa kamu nampak hantu tak? Nampak hantu tak? Kamu nak nampak hantu? Kalau nampak hantu tu muka dia cantik, cikgu pun nak. Tapi masalahnya jarang nampak hantu muka cantik. Sebab jin ni memang mukanya buruk, hodoh. Sebab dia orang umur dia orang panjang, beratus-ratus tahun. Okey, kenapa cikgu kaitkan kerja elektrik ni sama macam kerja dengan hantu? Sebab hantu kita tak nampak, betul? Elektrik kamu nampak ke? Kamu nampak elektrik, arus elektrik tu mengalir? Kau nampak? Kamu nak tahu ada elektrik tak ada macam mana? Satu, kalau kamu kuat, kamu pegang lah. Kan? Kamu pegang kalau kena kejutan elektrik, ada elektrik. Ataupun yang paling mudah, pakai test pen. Betul? Kalau tak ada test pen, kamu tengok kipas angin berpusing, lampu menyala, maksudnya adalah elektrik. Tapi bila kamu petik switch, kipas tak berpusing, test pen tak ada, boleh buat kerja tak? Boleh buat kerja tak? Tak boleh. Melainkan kalau kamu berani, kamu sentuh wayar hidup. Kalau kamu terkena rasa macam ada kejutan elektrik, ada elektrik rupanya. Kalau tak ada, memang kita, benda kawan baik bagi wireman adalah test pen. Itulah kawan baik dia, kawan sejati dia, sahabat dia. Dia pergi mana-mana pun, dekat dia mesti ada test pen. Sebab dia nak cek kabel tersebut ada elektrik ke tak ada. Sekarang lagi canggih. Kalau dulu kita nak cek ada elektrik, kita kena gunakan test pen sentuh pada wire, betul? Copper dalam dia. Betul? Tahu tak? Kamu tak tahu, aku cakap beritahu. Tapi sekarang ni, test pen, kamu tak boleh sentuh pada copper. Kamu sentuh pada wire je, kalau dia berbunyi, maksudnya dalam wire tu ada elektrik. Sebab tak perlulah kamu potong wire tu, kamu cari copper dia untuk cek ada elektrik ke tak. So sekarang ni kerja wireman lagi senang. Dia nak tahu, katakan contohlah, katakan monitor kamu tak berkendali. Plug soket petik switch tapi monitor tak hidup. Kamu nak confirm sama ada wire problem ke monitor problem. Kamu ambil test pen tu, kalau kamu sentuh wire dia, ada bunyi, ni monitor problem ni. Current pergi tapi monitor tak menyala. So sekarang ni lagi canggih, hanya sentuh. So lebih selamat. Kalau dulu test pen, kalau test pen tak ada masalah, kamu sentuh, kena juga kejutan elektrik. So sekarang lebih selamat, kamu sentuh je. Dia dah tahu, kita dah dapat tahu sama ada elektrik ke tak ada. Kepentingan. Apa kepentingan piawaian? Sebab boleh tak contoh satu plug kamu tarik 10 extension? Boleh ke tak boleh? Apa pula tak boleh, Bodam? Cikgu dah cakap kan, Bodam, dekat dunia ni semua boleh, Bodam. Tapi dia ada tapi kan? Boleh cikgu, tapi beban yang digunakan tidak boleh besar. Contohlah kamu tarik extension kan, satu soket kamu tarik sampai 20 extension, tapi 20 extension tu kamu sambung semua, kamu cas telefon. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Semua kamu pasang kipas angin. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Semua kamu pasang lampu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tarik 10 extension, kamu pasang water heater, kamu pasang aircon, kamu pasang striker, kamu pasang pemanas elektrik, itu tak boleh. Dia akan menyebabkan trip ataupun litar pintas. Sebab tu, kenapa piawaian juru elektrik dia boleh tipu kita tak? Ingat tak ayat cikgu? Orang yang ada ilmu, sambung. Orang ada ilmu apa dia? Sambung ayat cikgu. Orang yang ada ilmu, sambung. Ingat. Orang yang ada ilmu, dia tidak boleh ditipu. Ingat ayat cikgu. Dan orang yang tak ada ilmu, dia senang ditipu.
So bab elektrik ni kebanyakan orang dia tak berani nak usik. Dia memang tak ada knowledge, dia tak berani. Contoh nak tukar plug pun. Biasa yang hantar barang cikgu setakat tukar plug Ustaz Aware tu. Ustaz Aware setakat tukar plug, tak yalah suruh aku tukar. Tapi sebab orang dengan elektrik dia takut. Sebab dia tak nampak, dia takut meletup, takut short. Sebab benda tak nampak kan. Sebab tu juru elektrik kalau dia tak jujur, sebab hidup ni kita kerja ni kena jujur tau. Kalau dia tak jujur, dia tipu kamu, kamu takkan tahu. Kerana cikgu tak tahu sebab pendawaian biasanya dibuat, lepas ni kita belajar ada dalam dinding. Contoh kalau rumah kamu, kamu tak nampak wire, kamu nampak soket atau switch saja, itu pendawaian dalam dinding. Kalau kamu nampak macam sekolah kita kan dekat bangunan lama tu, dia buat pendawaian dekat tepi kelas 3 arkir tu, kan dia buat dekat permukaan dinding kan. Itu namanya pendawaian permukaan. Dan satu lagi pakai pipe tu yang conduit tu. Wire letak dalam tu. So ada 3 jenis. Kalau dia buat, kita tahu tak? Tak tahu. Saiz wire dia tipu. Patut pakai 4mm, dia pakai 1.5. Tak nampak dalam tu. Sebab tu, juru teknik wajib memastikan ikut pendawaian. Sebab apa? Satu, keselamatan. Kedua, perlindungan. Kalau dia tipu, menyebabkan trip, mungkin boleh kena kejutan elektrik. Kemudian keselamatan kerja-kerja penyelenggaraan. Contohlah, wayar hijau, wayar apa? Hijau, wayar apa? Bumi. Okey, wayar hitam. Hitam, neutral. Okey, wayar ni, wayar live ni banyak. Biasa mungkin katakan merah contoh. Merah adalah live. Kadang boleh jadi merah, boleh jadi kuning, boleh jadi biru. Kenapa? Kenapa dia berbeza? Sebab kadang penggunaan fasa. Okey. Tapi kalau rumah kamu satu fasa, dia tak kisah. Tapi kalau rumah kamu 3 fasa, dia akan pakai merah, kuning, biru. Sebab nak tahu, bila kamu nak troubleshoot, kamu tengok, okey, line ini pakai fasa merah. Okey, line ni pakai fasa biru. Line ni pakai fasa kuning. Dia nak senang. Tapi kalau rumah satu fasa, biasanya semua merah. Kalau ada kuning, mungkin untuk water heater. Dia nak bezakan. Mungkin untuk aircon yang besar. Okay. Katakanlah bodam buat wiring. Patutnya wire neutral N. Hitam. Dia bantai, dia tukar. Dia buatnya hitam ni live, merah ni neutral. Okay. Datang si Faris nak troubleshoot sebab ada masalah. Si Faris belajar hitam neutral, live merah. Tapi bodam buat main bantai dia je. Okay. Bila Faris pegang wire ni, wire hitam, sepatutnya wire hitam ada elektrik tak? Ada tak? Tak ada. Kalau ada pun kecil lah. Dia tak ada besar. Tapi disebabkan bodam buat terbalik, dia pegang wire elektrik, keras kau Faris. Okay. Sebab tu, keselamatan. Kemudian, sama juga keselamatan kerja-kerja mengesan kerosakan, keselamatan masa pembangunan, keselamatan bangunan. Sebab tu pentingnya untuk mematuhi peraturan piawaian. Okey. Dan mereka bentuk pendawaian dalam penentuan fasa. Kita nak tahu fasa mana kita nak buat. Benda ni panjang lebar. Macam dia sebut, kamu setakat baca, bagi faham cukup. Bukannya perlu ingat. Sebab biasanya tak akan tanya benda ni. Cuma yang penting, yang keempat, keperluan dia, mereka bentuk pendawaian dalam penentuan fasa. Contoh, biasanya bila kita nak buat wiring, kita kena tahu ni. Yang ni kita akan kira ni. Arus maksima ni kita akan kira lepas ni. Sebab apa nak kira arus maksima? Sebab kita nak tahu saiz kabel. Nak pakai saiz kabel apa. Itu yang D. Permintaan. Ya. 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 Ulang balik. Okey. Okey, kejap. Jom habis sikit ni
E adalah permintaan beban maksima. Ini yang nanti kita kira nanti nak pakai satu fasa ataupun 3 fasa. So maksud dia ada 5. 5, nanti juga jawab soal bodam maksud dia ada 5 dalam keperluan. Nanti dalam kuis ada pemilihan penggunaan sistem fasa. 1. Rujukan peraturan, kehendak peraturan, kepentingan piawaian. Okey. Yang keempat, mereka bentuk pendawaian dalam penentuan fasa dan permintaan beban maksima. Okey, soalan bodam. Okey, soalan bodam tadi dia tanya kipas angin. Okey, macam mana kipas angin berpusing? Macam mana kipas angin boleh berpusing? Ada elektrik, cikgu tahu. Kenapa dia berpusing? Sebab jawapan dia adalah sebab dia tindak balas. Apa dia? Tindak balas medan magnet. Itu menyebabkan dia berpusing. Okey. Kemudian cikgu tanya lagi soalan. Pernah dengar tak perkataan ni? Belajar dalam sains masa tingkatan 3. Elektromagnet. Pernah dengar? Ataupun bahasa Melayu dipanggil magnet sementara. Pernah dengar? Pernah. Apa bendanya? Okey, kalau kamu ada satu teras besi, kamu lilitkan dia dengan pengalih, kamu bagi supply. Okey, ni besi. Okey, bila kamu bagi lilit dengan pengalih, bagi arus elektrik, besi ni akan jadi apa? Dia akan jadi magnet. Ada buat eksperimen tak? Kalau ada lah. Okey. So, apakah yang mempengaruhi kekuatan magnet ni? Kalau ingat lagi masa form 3 belajar. Apakah faktor mempengaruhi kekuatan sesuatu medan magnet? 1. Arus yang mengalir. Ini nombor 1 lah. Arus mengalir. Yang 2, saiz kabel, saiz pengalih. 3, cara pengalih dililit. Dililit macam mana? Jarak-jarak ke bilangan pengalih. Itu antara faktornya. Okey. So, yang cikgu nak ajar, nak jawab soalan bodam, cikgu nak kaitkan dengan arus. Okay, apa komponen elektronik yang mengawal arus elektrik? Cikgu tanya balik. Kalau kami ingat. Yang mengawal arus elektrik. Ingat tak? Komponen apa? Mengawal arus elektrik. Komponen apa? Pandai siapa jawab tu. Iaitu perintang. Okay, dekat kipas angin. Kipas angin yang bukan pakai remote Yang pakai remote tu sama juga konsep dia. Cuma beza dia pakai remote. Sekarang ni kita cerita yang pakai manual. Dekat rumah kamu, yang jenis manual, kan ada satu dipanggil regulator. Kan? Okay, ni katakan ni 01 kan? Ada kan? Kalau rumah kamu ada lah. Kalau rumah sekarang banyak kipas angin pakai remote. Tapi bendanya tetap sama juga. Cuma bezanya itu secara matematik dia set dia punya nilai perintang. Kalau ini kita set secara manual. Okay, dalam ni dia ada perintang boleh laras. Okey. Perintang boleh laras. Contohnya katakan cikgu buat simbol perintang. Okey, cikgu letak Swiss. Ni kipas. Okay, ini simbol untuk perintang boleh laras. Okey. Bila kamu letak pada 1, nilai 1 ni rintangan, contoh kalau cikgu bagi nilai lah. 1 ni rintangan dia 100 kilo ohm. Nombor 2 ni 80 kilo ohm. Nombor 3 60 kilo ohm. Nombor 4 40 kilo ohm. Nombor 5 20 kilo ohm. Okey, masa kamu letak pada nombor 1, kipas angin pusing laju ke perlahan? Sebab apa perlahan? Sebab nilai arus yang mengalir adalah kecil. Kenapa dia kecil? Sebab nilai rintangan dia besar. So, arus yang mengalir kecil. Sebab tu kipas angin pusing perlahan. Sebab apa kipas angin pusing perlahan? Sebab medan magnet yang terhasil tak kuat. So, tolakan dia perlahan. Okey. Tapi kamu letak nombor 5,
arus yang mengalir adalah tinggi sebab nilai rintangan dia adalah rendah. Bila arus tinggi, medan magnetnya besar, kuat, maka tolakan lagi kuat, maka kipas angin akan pusing dengan lebih laju. Okey. Soalan bodam, wire apa yang masuk pada regulator? Wire yang masuk pada regulator, kalau ada dua wire, satu in, wire yang masuk adalah wire live. Yang keluar pun live. Masuk dekat sini. Okey, contohlah katakan ini wire live. Okey, masuk pada regulator, keluar balik regulator akan pergi sambung pada neutral. Okey, bodam, jawab soalan kamu. Okey, dalam regulator masuk live, keluar live, live tu pergi pada sambung pada neutral. Itu maksud dia regulator. Okey? Boleh semua? Yang lain boleh faham tak? Ini sebagai knowledge je dah. Sebab kadang-kadang kalau kipas angin kamu tak berpusing, ataupun kipas kamu letak nombor 1 pun sama, letak nombor 2 sama, letak nombor 5 pun sama, kamu faham-faham je lah regulator ni rosak. Ataupun kipas angin kamu tak berpusing, kamu nak confirm sama ada regulator ni rosak ke tidak, okey? Kamu ambil wire, kamu shortkan dia. Bypass regulator. Kalau kamu bypass regulator, kipas angin pusing, confirm regulator rosak. Tapi kalau kamu bypass regulator, kipas angin tetap tak pusing, tak payahlah. Kamu tengok kat kipas angin pula. Mungkin kapasitor dia rosak. Tu kena belajar lain lah. Okey, ini contoh. Boleh? Pertanyaan bodam. Okey, hari ni yang cikgu nak ajar, sebab tu hari ni cikgu suruh kamu masuk kelas. Sebab hari ni cikgu nak ajar tentang pengiraan. Macam mana kamu nak tentukan satu fasa dengan 3 fasa. Okey, ini peralatan elektrik yang biasa kita gunakan. Dalam exam, dia akan bagi satu spek ni sebagai panduan. Tapi kalau tak tahu kira pun tak boleh juga. Contoh lampu nanti, dia ada bagi diskaun 66%. Cikgu akan ajar lepas ni. Kalau kuasa, soket yang pertama, maksimum 10 A. Kemudian yang lain tu separuh daripada 10 A. Okay. Perkakasan masak. Ini adalah dia akan bagi potongan 30%. Apa bendanya? Masa kita buat pengiraan, kamu akan nampak. Okay. Pemanasan air, tak ada beza, dua-dua 100. Pemanasan air, tak ada faktor. Susunan soket ada jenis susunan. Kita ada 2. Satu jejari, satu gegelung. Ada 2. Okey, kemudian alih soket keluar daripada yang di atas. Kelengkapan pegun adalah disediakan di atas. Ni kemudian cikgu cerita masa pengiraan. Tapi benda ni kadang-kadang kamu gunakan masa tunjuk exam lah, tapi tak guna pun sebenarnya. Okey. Tengok pada contoh yang pertama. Ada tak buku nota modul latihan pada kamu? Sebab cikgu cadang nak pakai buku modul. Senang. Ni ada tak? Ada tak buku ni? Tolong ambil kejap. Kita buat terus pada ni. Ada tak buku ni? Ada tak? Pergi ambil sekarang boleh? Okey, pegang. Sebab cikgu akan terus terang pada ni. Cepat.